Okey, seterusnya kita nak tengok praktis formatif 5.1, buku teks muka surat 94. Latihan praktis formatif ni saya nak awak buat dalam buku latihan. Seperti biasa, awak tuliskan tarikh, hari. Okey, lepas tu awak tulis praktis formatif 5.1, golongan buku teks muka surat 94. Macam biasa. Okey, soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang akan berlaku sekiranya ribosom, okey, bila sebut ribosom ni, ingat balik apa fungsi ribosom. Dalam suatu sel pankreas tidak berfungsi. Di sini awak highlightkan perkataan ribosom dan pankreas. Ribosom dalam sel pankreas tidak berfungsi. Ribosom ni awak tahu dia adalah struktur ataupun organel yang menghasilkan protein, betul tak? Okey. Dan kaitannya dengan sel pankreas pula, bila kita pankreas ni adalah satu organ yang menghasilkan enzim pencernaan. Enzim pencernaannya adalah enzim trypsin, lipase dan amylase pankreas. Ni enzim. Enzim bahan utamanya adalah protein. Betul tak? Enzim ni mesti dia dibuat daripada protein. Raw material nak buat enzim ni protein. So, soalannya dia kata apakah yang berlaku sekiranya ribosom dalam suatu sel pankreas tidak berfungsi? So, jawapannya, rasa-rasa apa dia jawapannya? Okey. Apabila ini berlaku, pankreas, jawapan ya, pankreas tidak dapat menghasilkan enzim trypsin, lipase dan amylase pankreas. Titik. Ini adalah kerana enzim ini perlu dihasilkan daripada protein, titik, dan protein ini pula adalah dihasilkan oleh ribosom. Jadi enzim tu tak dapatlah dihasilkan. Okey, itu dia jawapan dia. Harap jelas. Okey. Sebab dia tanya kan, apakah yang berlaku sekiranya ribosom dalam suatu sel pankreas tak berfungsi? Sel pankreas tak dapatlah menghasilkan 3 jenis enzim tadi. Sebab bahan utama untuk membuat enzim tadi adalah protein. Okey. Okey, seterusnya kita dah selesai soalan nombor 1. Kita tengok pula soalan nombor 2. Soalan yang kedua. Mengapakah suhu badan kita mesti sentiasa pada suhu 37 darjah Celsius? Suhu badan kita mesti pada suhu 37 darjah Celsius. Ini adalah kerana 37 darjah Celsius adalah merupakan suhu optimum untuk kebanyakan enzim. Itu jawapan yang saya dah bagilah. Okey. Sebab suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum untuk kebanyakan enzim. Okey, nombor 2 dah selesai. Nombor 3, apakah pH optimum untuk tindakan enzim pepsin? Okey. Yang ni awak cari di muka surat 90. Boleh tengok muka surat 90, apakah pH optimum untuk tindakan enzim pepsin. Nombor 4, Y ialah enzim yang memangkinkan hidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Apakah nama enzim Y? Apakah nama enzim Y? Okay, kita buat macam ni ya. Substrat dia adalah sukrosa. Sukrosa akan dipecahkan menjadi glukosa dan fruktosa. Betul tak? Ini adalah proses hidrolisis. Hidrolisis ni adalah proses pemecahan. Proses ini memerlukan sejenis enzim. Apa nama enzim yang terlibat? Macam mana kita nak tahu enzim apa yang terlibat? Kita refer nama substrat.
Sebab enzim dia bergantung pada nama substrat. Jenis enzim tu bergantung pada nama substrat. Kalau substrat laktosa, enzimnya lactase. Saya bagi hint Kalau enzim maltase, substratnya maltosa. So kalau substrat sukrosa, enzim ni nama apa? Boleh cari ikut sendiri Ni awak cari sendiri. Okey, seterusnya kita tengok 5.3. Saya nak suruh awak buat 5.2 nanti. Lepas 5.1 awak terus pada praktis formatif 5.2. Tapi sebelum nak suruh buat 5.2 tu, saya akan terangkan sedikit aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Okey. Kita baca sekejap apa dia. Enzim telah lama digunakan secara meluas dalam bidang komersial dan keperluan harian. Okey. Enzim yang digunakan diekstrak. Diekstrak tu maksudnya dia keluarkan. Maksudnya diambil. Diekstrak tu maksudnya diambil daripada sumber semula jadi seperti bakteria. Okey. Contohnya enzim insulin. Enzim insulin. Okey, abaikan. Enzim yang digunakan diekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria. Okey, enzim tu kita ambil daripada bakteria. Ataupun kita buat secara sintetik. Sintetik tu maksudnya kita hasilkan secara buatan. Ni bukan semula jadi. Sintetik tu maksudnya kita buat. Okey. Seterusnya, enzim tersekat gerak. Apakah enzim tersekat gerak? Enzim tersekat gerak adalah enzim yang bergabung dengan bahan lengai dan tak larut. Bergabung dengan bahan yang lengai dan tak larut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap faktor seperti pH dan suhu. Jadi enzim tu lebih kuat kepada pH dan suhu. Mungkin kalau suhu 60 darjah Celsius pun dia tak ternyak asli. Maksudnya sebab dia dah kuat dah. Okey, dengan cara ini molekul enzim tu akan tidak mudah rosak. Saya mudahkan ayat ni saya mudahkan ayat dalam buku teks ni, tidak mudah rosak dan mudah diasingkan daripada hasilnya. Okey, cikgu dah. Teknologi ni namakan teknologi imobilisasi enzim. Okey, saya dah ringkaskan macam ni untuk awak. Tu dia. Okey. Teknologi imobilisasi enzim adalah satu teknologi di mana enzim tadi kita campurkan dengan bahan lengai tak larut. Kita campurkan dengan bahan lengai yang tak larut. Kita campurkan dengan bahan yang lengai dan tak larut. Bahan lengai dan tak larut. Okey, di sini tertinggal perkataan dak. Bahan lengai dan tak larut. Tak tahu bahan tu bahan apa, tak tahu. Tapi bahan tu bahan lengai. Bahan lengai ni maksudnya bahan yang tak aktif. Dan bahan ni tak larut. Dia campurkan dengan enzim tadi. Apa tujuan dia? Apa tujuan kita campur? Sebab kita nak meningkatkan rintangan enzim tadi. Maksudnya kita nak meningkatkan rintangan tu, maksudnya kita nak bagi enzim tu lebih kuat. Enzim ni boleh menghadapi sebarang rintangan. Tu maksud dia lah. Okey. Rintangan ataupun halangan terhadap faktor pH dan suhu. Sebab kita tahu kan enzim ni kalau suhu tinggi dia ternyak asli. Dia ada kengkangan lah. Dia ada kengkangan. Tapi bila kita campurkan enzim ni dengan bahan lengai dan tak larut ni, enzim tu dia lebih tahan kepada suhu. Kalau suhu tinggi pun dia takkan mudah ternyak asli. Kita nak bagi dia kuat. Sama juga untuk pH. Kebanyakan enzim hanya boleh berfungsi dengan baik apabila pH neutral. Tapi kalau pH tu dah jadi ekstrim, dia dah mengubah charge pada tahap aktif kan.
So bila kita campurkan dengan bahan lengai dan tak larut ni tadi, enzim tu lebih tahan pada pH. Kalau pH yang ekstrim pun dia takkan rosakkan tapak aktif dia. Ini tujuan dia. Okey. Okey, kesannya apabila kita campurkan dengan bahan yang tadi ni, yang kita cakap tadi ni, kesan dia enzim tak mudah rosak. Ni saya mudahkan ayat dalam buku teks tu. Ayat dalam buku teks tu macam susah sikit nak faham, complicated sikit, aras tinggi sikit lah. Saya nak mudahkan awak. Enzim tak mudah rosak. Dan enzim tadi mudahlah kita asingkan daripada hasil. Lepas kita buat tindak balas tu, kita boleh asingkan enzim dengan hasil. Inilah dinamakan teknologi imobilisasi enzim. Jelas harap jelas lah. Okay, lepas kita dah faham 5.3 ni, kita nak jawab praktis formatif 5.2. Okay. Praktis formatif 5.2, kita tengok nombor 1 soalan dia. Ni saya nak awak buat juga. Ni perlu buat latihan ni dalam buku latihan ya. Bagaimanakah enzim terhasil? Enzim terhasil daripada mana? Enzim terhasil tu macam mana enzim tu kita boleh dapatkan? Maksudnya kita boleh hasilkan daripada sumber, boleh diekstrak. Ambil ayat ni, boleh diekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria, ataupun kita hasilkan secara sintetik. Maksudnya enzim tu kita boleh ambil daripada sumber semula jadi. Ambil daripada sumber semula jadi tu, ambil kat mana? Ambil daripada bakteria lah. Ataupun kita buat dalam makmal secara sintetik, buatan manusia. Sintetik tu maksudnya buatan manusia. Okey, itu jawapan untuk nombor 1. Nombor 2. Bagaimanakah teknologi imobilisasi enzim membantu mempercepatkan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim? Macam mana teknik ni dapat membantu tindak balas tu jadi lebih berkesan? Dengan cara ni dia. Dengan cara menggabungkan, ambil perkataan saya, dengan cara menggabungkan enzim, menggabungkan enzim dengan bahan yang lengai dan tak larut. Pendek jawapannya. Dengan cara menggabungkan enzim dengan bahan yang lengai dan tak larut. So, kita dah jawab soalan nombor 2. Nombor 3. Nyatakan contoh-contoh industri yang menggunakan contoh-contoh industri yang menggunakan enzim dan dalam penghasilan produk mereka. So, kat sini ada dah ni. Kat gambar ni ada dah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semua So, saya nak buat macam ni. Buat untuk nombor 3 ni, buat macam ni. Ini adalah jawapan untuk nombor 3. Soalan nombor 3. Enzim pektinase dan selulase kita gunakan dalam industri minuman untuk penghasilan jus. Amylase, lipase, protease dan selulase dalam pembuatan serbuk pencuci. Produknya adalah biodeterjen, sabun-sabun, pencuci macam Fab. Apa lagi? Macam-macam dah, sabun-sabun lah. Trypsin ni dia fungsinya untuk mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan. Nak asingkan bulu daripada kulit haiwan. Contohnya bulu lembu ke, bulu kambing ke. Okay, kita gunakan enzim trypsin. Industri pembuatan beg. Produk adalah produk kulit. Nak buat kasut, nak buat tali pinggang, nak buat handbag. Okay. Protease, enzim protease, dia akan mengasingkan kulit ikan. Industri makanan, produk dia isi ikan. Contohnya fish ball, fish cake. Kita gunakanlah protease. Enzim lactase, kita gunakan dalam industri minuman. Tujuannya adalah untuk menghasilkan susu yang bebas daripada laktosa.
Setengah orang dia tak boleh minum susu. Bila dia minum susu dia akan muntah sebab dia alah kepada laktosa. So kita create satu minuman bersusu yang tanpa laktosa. Kita gunakan laktis. Dan seterusnya enzim pencernaan. Just nama umum saja enzim pencernaan. Kita gunakan dalam industri perubatan untuk buat ubat. So ini jawapan. Sebenarnya ada banyak lagi kegunaan enzim dalam kehidupan seharian. Kalau boleh saya tunjukkan contoh. Contoh mana? Ni. Ni adalah contoh-contoh yang saya ambil daripada Google. Okey. Kita tengok sekali lalu. Amylase kita boleh gunakan dalam industri untuk menyingkirkan kanji dalam penghasilan coklat, sirap dan jus buah-buahan. Lipase untuk menguraikan lemak dalam makanan seperti daging. Kita nak asingkan daging dengan lemak tu kita pakai lipase. Dalam industri penghasilan keju, menyediakan keju dengan cara melarutkan dan menyingkirkan kandungan lemak dalam susu. Kita nak buang lemak dalam susu tu, kita nak buat keju, kita tak mau lemak yang ada dalam susu tu. Kita buang lemak dalam susu tu dengan menggunakan lipase, kita boleh hasilkan keju. Protease untuk melembutkan daging. Untuk membuang kulit ikan dalam industri pengetinan makanan. Macam tadilah, buat fishball. Protease juga gunanya boleh juga untuk membuang bulu daripada kulit haiwan. Selulase untuk melembutkan sayur-sayuran. Okay, dengan cara melarutkan selulosa. Melarutkan selulosa tu maksudnya kita pecahkan dinding selulosa dia. Okay. Untuk mengeluarkan, mengekstrak tu maksudnya mengeluarkan agar-agar daripada rumpai laut. Dan untuk membuang kulit biji benih daripada biji rin. Zymase untuk menyediakan minuman beralkohol seperti wine, beer semasa proses penampaian. Ini banyaknya kita buat dalam industri macam minuman yang berasaskan alkohol lah ya. Okay, macam kita nak buat apa? Wine ke, Carlsberg ke, kita pakai Zymase ni lah. Okay, penampai. Macam kita nak buat wine kan, wine tu kita akan peram lama-lama kan. Proses pemeraman tu namanya penampaian. So kita gunakan Zymase. Ni antara lain yang contoh-contoh lain yang selain daripada dalam buku teks lah untuk wujudkan awak. Banyak lagi sebenarnya. Okay. 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 Mana dia tadi? Okay. Praktis formatif 5.1 awak buat dan praktis formatif 5.2 awak settlekan. Yang ni teknologi imobilisasi enzim ni awak salinlah sikit sebagai nota. Ya, sebab saya dah mudahkan untuk awak. Kalau nak baca daripada buku teks tu macam agak rumit, agak susah nak faham. So awak salinlah sikit ni sebagai nota dalam buku nota, ya. Okey, sekian.